Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke program E-Pembelajaran Kursus Wajib Pentadbiran dan Pengurusan Koperasi dalam tajuk Pengurusan Mesyuarat Koperasi. Skop pembentangan kita pada modul kali ini adalah definisi dan peranan mesyuarat, kepentingan mesyuarat agung, kemudian jenis dan syarat sah mesyuarat. Kita juga akan didedahkan dengan notis dan agenda mesyuarat. Kemudian kita akan membincangkan tentang quorum mesyuarat. Sejurus lepas itu kita akan bincangkan tentang pindaan undang-undang kecil. Kemudian pengerusi dan pengundian mesyuarat agung. Kita juga akan dikenalkan dengan proses pengurusan mesyuarat agung, juga fungsi dan etika mesyuarat agung, dan akhir sekali mesyuarat lembaga dan penulisan minit mesyuarat. Apakah yang dimaksudkan dengan mesyuarat? Jadi saya akan menerangkan definisi mesyuarat. Sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan telah maklum, bahawa satu mesyuarat merupakan satu perhimpunan ataupun satu perjumpaan yang diadakan dengan tujuan membincangkan sesuatu perkara yang telah ditetapkan dan membuat satu keputusan secara kolektif, ataupun kita membuat sesuatu keputusan dan perbincangan di dalam sesuatu ruang di mana semua ataupun kebanyakan daripada anggota koperasi berhimpun, dan maknanya keputusan dibuat secara beramai-ramai. Peranan mesyuarat pula telah pun digariskan di dalam garis panduan 14, di mana garis panduan ini merupakan garis panduan pengurusan mesyuarat agung tahunan koperasi dan telah pun disusun oleh SKM ataupun Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dan dalam garis panduan 14 ini telah pun menggariskan dan juga peranan mesyuarat agung koperasi, di antaranya apakah yang kita harus laksanakan di dalam mesyuarat agung koperasi. Di antaranya adalah menyampai dan menyalurkan maklumat, dan juga membuat penilaian. Jadi dalam mesyuarat, sesuatu mesyuarat itu penilaian boleh dibuat. Kemudian kita juga boleh membuat perancangan semasa mesyuarat dijalankan. Dalam garis 14 juga kita boleh merangka dan juga membentuk dasar semasa mesyuarat agung itu dijalankan, dan juga secara kolektifnya koperasi boleh membuat keputusan, dan juga segala masalah yang timbul boleh diselesaikan, dan juga untuk mendapatkan komitmen daripada anggota kesemua ataupun anggota-anggota yang hadir di dalam mesyuarat tersebut, dan ia juga boleh dijadikan sebagai satu kaedah di mana anggota dan juga pihak pengurusan boleh mengawal prestasi koperasi. Kepentingan mesyuarat agung juga digariskan, ataupun telah pun dibuat ataupun telah termaktub di dalam Akta Seksyen 39. Ini dalam Seksyen 39 Akta 1993, mesyuarat agung tahunan, dalam mesyuarat agung tahunan, di mana koperasi hendaklah mengadakan mesyuarat agung tahunan tidak lewat 6 bulan selepas berakhirnya tahun kewangan. Tuan-tuan dan puan-puan, contohnya sekiranya tahun kewangan kita berakhir pada 31 hari bulan 12 tahun 2012, jadi kita dibenarkan untuk membuat mesyuarat agung tahun hadapan selewat-lewatnya pada 30 hari bulan Jun 2013. Itu yang dimaksudkan 6 bulan selepas berakhirnya tahun kewangan. Dan juga koperasi sekiranya tidak mematuhi Seksyen 39 Akta ini, koperasi boleh
ia adalah menjadi satu kesalahan, dan juga koperasi sekiranya didakwa dan juga disabitkan kesalahan boleh didenda sebanyak RM200,000. Mesyuarat Agung Koperasi dalam Seksyen 36 ada menyatakan tertakluk kepada akta, juga peraturan-peraturan ataupun arahan atau garis panduan yang telah dikeluarkan oleh SKM dan juga undang-undang kecil koperasi itu sendiri. Mesyuarat Agung adalah kuasa tertinggi sesuatu koperasi. Mesyuarat Agung bermaksud keputusan kolektif adalah merupakan keputusan yang muktamad, dan tiap-tiap anggota atau melalui perwakilan mempunyai hak untuk hadir dan mengundi. Maksudnya setiap anggota membawa satu undi, dan juga bagi koperasi atasan ataupun koperasi menengah, proksi mempunyai hak untuk hadir dan juga mengundi. Jadi jenis-jenis mesyuarat agung yang ada di koperasi ataupun jenis-jenis mesyuarat yang boleh dilakukan oleh koperasi adalah termaktub di dalam akta dan juga undang-undang kecil serta peraturan. Dalam Seksyen 36 mesyuarat agung hendaklah seperti mana yang saya telah sebutkan sebentar tadi, mesyuarat agung hendaklah dibuat secara setiap tahun, dalam tahunan. Kemudian kita ada mesyuarat agung permulaan dalam Seksyen 38. Ini adalah untuk koperasi yang baru ditubuhkan, dan mesyuarat agung perwakilan ada dilakarkan di dalam Seksyen 37. Dalam peraturan 17 ada juga menyebut tentang mesyuarat agung kawasan ataupun mesyuarat agung wilayah. Dalam Seksyen 39 memang khususnya kita menerangkan tentang mesyuarat agung tahunan. Mesyuarat agung khas pula ada disebut di dalam Seksyen 40 Akta. Dan selain daripada itu, lembaga juga perlu ataupun hendaklah membuat mesyuarat mereka di dalam yang seperti yang tertera di dalam undang-undang kecil koperasi masing-masing di dalam pasal 39. Selain daripada itu juga, sekiranya koperasi mempunyai jawatankuasa kecil ataupun jawatankuasa biro, mereka juga hendaklah membuat mesyuarat mereka tersendiri. Dan tidak ketinggalan juga mesyuarat jawatankuasa audit dalaman juga perlu adakan oleh jawatankuasa audit dalaman yang telah dilantik oleh anggota lembaga koperasi. Saya juga nak menerangkan tentang syarat-syarat sah mesyuarat. Dan segala mesyuarat yang diadakan di koperasi hendaklah mematuhi syarat sah, dan di mana syarat sah mesyuarat hanya ada 3, iaitu pertamanya adalah notis mesyuarat, dan kedua notis notis yang disebutkan adalah kepada sama ada kepada SKM dan juga kepada anggota koperasi, dan quorum hendaklah mencukupi, dan juga mesyuarat tersebut hendaklah dipengerusikan oleh seseorang. Sekiranya tidak mencukupi salah satu daripada syarat ini, jadi mesyuarat tersebut bolehlah ditakrifkan sebagai tidak sah. Dan ini notis, quorum dan pengerusi ini adalah mengikut undang-undang berkaitan, iaitu sama ada Akta 1993, peraturan ataupun undang-undang kecil koperasi serta aturan dan juga etika mesyuarat. Dengan itu saya berhentikan sesi ini buat sementara waktu sehingga kita berjumpa di sesi yang seterusnya, di mana saya akan membincangkan tentang notis mesyuarat. Terima kasih.